Soalan esei 10. Berpandukan raja. Okey, nanti kita perlu sediakan raja. Terangkan keseimbangan firma dalam pasaran persaingan bermonopoli. Dia nak keseimbangan dia ya. Dalam jangka panjang. Adakah firma ini mencapai kecekapan pengeluaran? Okey, dia nak kaji melalui konsep ini. Dan lagi satu, kecekapan peruntukan. Okey, jadi apa yang perlu dimaksudkan dekat sini, pelajar perlu sediakan keseimbangan firma bermonopoli dulu, tapi dalam jangka panjang. Okey, soalan saya. Dalam jangka panjang, firma bermonopoli menikmati untung apa? Rehan? Untung normal. Okey, kenapa anda kata demikian? Banyak firma baru masuk pasaran. Hanya masuk sahaja ke? Masuk dan keluar. Okey, jadi ayat kamu sepatutnya apa? Masuk keluar. Masuk keluar, tiba-tiba masuk keluar. Satu perkataan hilang yang mula dengan K. Ke apa? Kebebasan. Ya, ulang. Kebebasan firma masuk keluar pasaran. Okey, disebabkan kebebasan. Ingatlah, kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Itulah sebab kita kata dalam jangka panjang, bermonopoli hanya memperoleh untung normal sahaja. Begitu juga dengan PPS. Kan PPS dalam jangka panjang pun memperoleh untung normal kan? Kenapa demikian? Akibat kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Disebabkan ciri ini menyebabkan jangka panjang firma berkaitan hanya memperoleh untung normal sahaja. Ingat ya? Okey, jadi sekarang soalan ini dia sudah kata dia nak anda fokus keseimbangan firma dalam jangka panjang. Jadi sekarang kita akan sediakan keseimbangan firma dalam jangka panjang di mana firma tersebut memperoleh untung normal. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan lakaran raja dia. Okey, seperti biasa kita akan sediakan paksi XY. Okey, paksi Y ini apa yang perlu dilabelkan? Danish? P, C, R, kurungan RM. Okey, thank you. CPR kurungan RM. Dan ini adalah asalan. Bagaimana pula dengan paksi X, Danish? Q, kurungan unit. Okey, thank you. Okey, so sekarang step yang pertama yang saya perlu sediakan itu adalah kelok permintaan. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah bentuk kelok permintaan bagi firma bermonopoli ini? Syazri? Mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, so ingat dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan akibat dia sebagai penentu harga. Dan peranan yang dimainkan oleh firma bermonopoli sebenarnya sama dengan firma monopoli. Kedua-dua pun merupakan penentu harga. Dengan demikian, kelok permintaan dia adalah mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Cuma sekarang saya nak tanya, macam mana kita boleh bezakan kelok permintaan bagi firma bermonopoli dengan kelok permintaan bagi firma monopoli? Amira? Dia lebih lantai. Jadi kita dapati bahawa kelok permintaan bagi firma monopolistik iaitu bermonopoli adalah lebih lantai. So anda pun buatlah kelok DD yang bersifat lantai iaitu anjau ya. Nah inilah dia. So apakah syarat bagi monopolistik ini? Nia? AR sama dengan DD sama dengan P. Okay, thank you. P sama dengan AR sama dengan DD. Syarat ini adalah sama seperti monopoli, cuma beza dia kelok permintaan bagi monopolistik lebih lantai, kalau monopoli lebih curang. Okay? Selain daripada kelok AR, kita juga ada kelok MR. Okay, labelkan MR. Kelok MR bagi firma monopolistik pun lebih lantai berbanding dengan monopoli punya. So ini step pertama, ini step kedua. Step yang ketiga kita akan sediakan LMC. Okay, kenapa kita perlu letakkan L dekat sini? Kan soalan dia kata apa? Tengok yang ini. Soalan dia minta
jangka panjang. So, pastikan kilo yang kita sediakan itu mesti ada L. Okey. Okey, lepas tu kita tentukan titik keseimbangan apabila MC bersilang dengan MR. So, output keseimbangan Q dan harga keseimbangan. Ingat, pastikan dia adalah sentuh pada AR. Buat dotted line. Tarik ke sebelah kiri. Itulah dia. Okey, sekarang kita cuba tengok. Kita perlu sediakan kilo AC. Juga sama, kilo AC yang kita sediakan itu juga adalah LAC. Okey, kan tadi kita kata firma itu memperoleh untung normal kan? Okey, apakah hubungan antara AR dengan AC kalau saya nak dapatkan untung normal? Putri? Sama dengan. Yes, sama dengan. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo AC. Pastikan, AR kamu kat mana? Sini. Okey, titik sini saya labelkan satu titik, titik X. Pastikan kilo AC anda bertangent ataupun melalui titik X sini. Turun, sini minimum, kemudian dia meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan sediakan kilo LAC. Okey, anda labelkan LAC. Okey, anda semak semula ya. LAC turun. Okey, so dia tangent ataupun sentuh melalui titik X ini. Yang ini adalah titik minimum dia. Kenapa? Sebab masa itu MC bersilang dengan dia dan kemudian dia meningkat semula. So itu adalah kilo LAC. Okey, selepas anda sediakan kilo LAC ini, okey, cuma sekarang Miss nak beritahu sedikit perkara. Okey, daripada raja ini memang kita dapati bahawa firma monopolistik ataupun bermonopoli ini telah mencapai untung normal dalam jangka panjang. Sebab anda nampak AR sama dengan AC. Okey, secara keseluruhan raja ini sepatutnya sudah lengkap. Tetapi ada sikit tambahan. Tambahan apa? Walaupun dekat sini kita hanya fokus jangka panjang, tetapi jangan lupa bagaimana kita dapat jangka panjang ini? Mestinya ada jangka pendek juga. Dengan reti kata lain, dalam raja ini, selain daripada LMC dengan LAC, anda juga kena sediakan SAC dan juga SMC. Okey, macam mana kita nak sediakan SAC dan SMC ini? Okey, kita cuba tengok. Balik kepada titik X dekat sini ya. Okey, so titik X, pastikan kilo SAC kamu juga melalui titik X ini. Okey, turun sini minimum kemudian dia meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan kilo SAC dulu. Titik minimum kemudian dia meningkat ya. Okey, titik minimum dia berada di sini. Dan labelkan SAC yang warna biru punya. Okey, anda boleh nampak bahawa SAC menurun, masa dia menurun dia bertangent. Okey, dengan LAC yang sedang menurun ini dan melalui titik X. Lepas tu dia turun lagi, sini titik minimum dan kemudian dia meningkat. Okey, settle untuk kilo SAC. Bagaimana pula untuk SMC yang ini pula? Okey, kalau SMC ini anda kena buat dua titik dulu. Titik yang pertama, okey, titik ini, titik minimum SAC. Okey, dan lagi satu titik adalah titik E dekat sini. Okey, saya guna pen yang berwarna hijau dua titik ini. Ini yang pertama, iaitu titik minimum SAC dan lagi satu titik adalah titik keseimbangan. Okey, kenapa kena buat dua titik ini? Sebab SMC kita akan melalui dua titik ini. Kan biasa anda buat ini SAC kan ataupun kilo AC. MC kamu mesti melalui titik sini. Titik minimum SAC, betul tak? Itulah point dia. Dan bagaimana kita kena pastikan dia capai keseimbangan? Keseimbangan tercapai apabila MC sama dengan MR kan? Okey, so sekarang MC ini dia sebenarnya merujuk SMC. Okey, jadi sekarang you tengok ini MR. So SMC kita juga akan melalui titik sini. Macam mana kita nak bandingkan antara SMC dengan LMC? Ingat, SMC ini adalah lebih curang dan LMC ini adalah lantai.
Kalau curam bermaksud sebelum titik E, SMC kita akan berada di belakang LMC. Macam ini. Dan selepas titik E, SMC kita akan berada di depan LMC. Dia akan jadi macam ini. Nah, saya tunjuk sekali lagi macam ini. Okey, naik. Sentuh sini. SMC. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo SMC. Okey, inilah dia SMC. Okey, double check, pastikan melalui titik E sini dan titik minimum SAC. Barulah lengkap. Okey, so itu adalah lakaran raja yang lengkap. Okey, check balik mesti ada tunjuk SAC dan SMC juga. Okey, sekarang kita akan tengok dari segi huraian raja. Okey, macam mana kita nak huraikan raja ini? Jadi untuk peringkat yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan firma. Firma apa ni? Firma bermonopoli. Okey, jadi sekarang sila huraikan keseimbangan firma bermonopoli. Fihan huraikan. Keseimbangan firma bermonopoli Tercapai pada titik E apabila harga mana ada harga? Kilo apa bersilang kilo apa? kalau MR bersilang dengan LMC. LMC, okey, sekejap ya. Keseimbangan firma bermonopoli tadi Fihan sudah sebut tercapai pada titik E. Apabila, kalau biasa kan kita kata MR sama dengan MC kan. Tetapi untuk kali ini, yang ini you tak boleh pakai macam ini sahaja. You kena spesifik. Memang kita ada kilo MR. Okey, Fihan tengok semula titik E ini, kilo apa selain daripada MR? Ada kilo apa yang melalui titik E ini? Kilo apa? Selain daripada MR, ada kilo apa? LMC. LMC sahaja ke? SMC. Yes, bermaksud dekat sini anda kena spesifik di mana MR sama dengan LMC sama dengan SMC. Anda kena spesifik yang ini. Bukan hanya saja MR sama dengan MC dah. Okey, Fihan sambung pada tingkat harga P dan harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okey, thank you. Ya, harga keseimbangan P dan kuantiti keseimbangan Q. Okey, cuma beza dia kali ini, ingat bukan saja lagi MR sama dengan MC. Kali ini sebab berdasarkan raja kita kena MR sama dengan LMC sama dengan SMC. Okey? Okey, kemudian kita akan tentukan TR kita. Cuba tengok raja ini, jumlah hasil boleh ditunjukkan melalui kawasan apa? Syafika? OPXQ. Okey, cuba buat ayat yang lengkap. Jumlah hasil yang dinikmati oleh firma bermonopoli dapat ditunjuk melalui kawasan OPXQ. Yes, good. Itulah dia. Okey, so buat ayat yang lengkap. Okey, selepas kita tentukan TR, kita kena tentukan TC. Tengok raja ini. Okey. Aina, cuba buat ayat dia. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma boleh diwakili oleh kawasan OPXQ. Okay, good. Ayat dia betul. Ingat jumlah kos itu adalah ditanggung. Okay, kemudian sila beritahu bahawa firma memperoleh apa dan kenapa anda kata demikian. Okay, Iman. Firma bermonopoli memperoleh untung normal kerana TR sama dengan TC. Okay, thank you. TR sama dengan TC. Ini merupakan apa yang anda biasa buat kan? Okay, tetapi sekarang anda cuba tengok balik yang kita tengah kaji ni. Kita kata dalam jangka panjang memang firma memperoleh untung normal. Ialah TR sama dengan TC sebab you tahu bahawa AR sama dengan AC. Kenapa demikian? Spesifik point ini akibat kebebasan keluar masuk. Jadi untuk huraian anda dekat sini, okay, you bagi tahu untung normal sebab TR sama dengan TC kan. Tambah juga apa yang saya nak anda tambah. Spesifik. Bagi tahu bahawa firma bermonopoli memperoleh untung normal
dalam jangka panjang. Kerana TR sama dengan TC. Full stop. Hal ini demikian. Kenapa? Okay. Kerana ataupun akibat kebebasan, wujudnya kebebasan keluar masuk firma ke dalam pasaran. Perlulah lengkap huraian kita. Okey, jadi itu tambahan dia dekat sini lah. Okey, pastikan ada jangka panjang dan kaitkan dengan poin kebebasan keluar masuk. Poin yang itu masuk ke sini. Okey, seterusnya kita cuba tengok soalan ini. Memang kita sudah cerita pasal keseimbangan firma dalam jangka panjang. Sekarang kita nak kaitkan dengan kecekapan pengeluaran dan kecekapan peruntukan. Okey. Poin yang kedua ya, kecekapan pengeluaran. Okey, dan poin yang ketiga, kecekapan peruntukan. Okey, sekarang ni saya tanya, apakah syarat bagi kecekapan pengeluaran? Anissa ada? AC minimum. Okey, AC minimum ya. Kita kena tengok adakah firma bermonopoli ini mencapai AC minimum ke tidak. Okey, tengok fokus pada Q ataupun kita kata output yang dia beroperasi tu. Bagi dia naik, tengok pada masa itu AC dia minimum ke tidak? Faris Iskandar? Tidak. Tidak. Jadi adakah dia mencapai kecekapan pengeluaran? Tak mencapai. Okey. Jadi ayat pertama anda beritahu bahawa firma bermonopoli tidak capai kecekapan pengeluaran. Tulis ayat itu dulu. Kemudian baru anda explain kenapa demikian. Kerana firma beroperasi. Okey, beroperasi pada macam mana? Okey, kita cuba tengok. Faris Iskandar, cuba tengok. Masa itu AC macam mana? AC menurun. Okey. So sekarang you bagi tahu bahawa tidak capai kecekapan pengeluaran kerana firma beroperasi pada AC yang sedang menurun. Okey, jadi sekarang anda boleh nampak, okey, memang AC kita sedang menurun kan? Tetapi dekat sini anda boleh nampak SAC pun menurun, LAC pun menurun. Jadi yang utama sebab ini berkaitan dengan jangka panjang, pastikan anda tulis LAC. Kalau anda kata, Miss, saya nampak pada raja saya SAC pun sedang menurun, boleh ke saya tulis? Boleh je, tak ada masalah. Anda boleh tulis kerana firma beroperasi pada LAC dan SAC yang sedang menurun. Miss. Ya, ya, dan Danish, sekali lagi. Saya tulis LAC minimum. Sebab masa itu LAC memang bukan minimum pun. Kalau you kata dia beroperasi pada LAC minimum memang salah. Itulah sebab. Sekali lagi ayat kamu. LAC tidak beroperasi pada titik minimum. Firma tidak beroperasi pada LAC minimum. Okey, kalau macam itu boleh diterima. Okey, Danish? Okey, thank you, Miss. Okey, sekarang kita sambung. Poin yang ketiga berkaitan dengan kecekapan peruntukan. Okey, apakah syarat bagi kecekapan peruntukan ini? Khairul? P sama dengan MC. Okey, P sama dengan MC. Okey, sekarang anda cuba tengok harga bagi firma bermonopoli ini adalah pada P. Okey, titik X ini P. MC dia, mana MC dia? Sini. Okey, soalan saya. Adakah sekarang P sama dengan MC? Aiman? Tak. Jadi adakah dia mencapai kecekapan peruntukan? Tak capai. Capai ke tak capai? Tak. Tak capai, okey. Jadi jawapan kamu pun sama. You beritahu bahawa firma tidak mencapai. Tidak capai apa? Tidak capai kecekapan peruntukan. Bagi tahu alasan kenapa? Kerana pada masa itu, okey,
Aiman, cuba tengok hubungan antara P dengan MC. Apakah hubungan dia? P melebihi MC. Okey, MC ini mana satu MC yang kita nak fokus? MC yang E tu lah. MC itu ada dua kan? Oh, dua-dua. Dua-dua, okey. Jadi untuk maklumat anda, sekiranya anda jawab kerana P melebihi MC, jawapan anda pun sudah boleh diterima. Tetapi kalau kita nak spesifik, you boleh bagi tahu sebab P melebihi LMC ataupun P melebihi SMC pun boleh. Okey, cuma sekarang Miss nak fokus sesuatu. Kita tengok dari segi peruntukan markah dia. Okey, untuk soalan ini markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 10. Okey, jadi Miss nak beritahulah, raja yang disediakan itu adalah 3 markah. Dan huraian yang anda bagi itu adalah 7 markah. Jadi sekarang kita cuba tengok dari segi pengagihan markah itu macam mana. Kita tengok dari segi raja dulu. Okey, jikalau raja anda ada sediakan kilo permintaan, pastikan dia adalah lantai punya setengah markah. Lepas tu kilo MR, setengah markah. Okey, kemudian kita ada sediakan kilo LMC. Okey, sebab anda nak tunjukkan titik keseimbangan kan? Setengah markah untuk LMC. Dan kilo LAC, pastikan dia adalah pertangent. Okey, ataupun melalui titik X sini minimum, kemudian meningkat setengah markah. Okey. Kemudian SAC, pastikan SAC anda menurun. Okey, dia pertangent dengan LAC yang sedang menurun, sini titik minimum. SAC setengah markah dan SMC pun setengah markah. Pastikan SMC kamu melalui titik E dan titik minimum SAC. Jadi jumlah markah 1, 2, 3. 3 markah untuk raja anda. Okey, kita sambung berkaitan dengan huraian sebab huraian kita adalah sebanyak 7 markah. Okey, kita cuba tengok untuk yang peringkat pertama ini, dia tengah fokus tentang keseimbangan prima dalam jangka panjang kan? Okey, you ada sebut keseimbangan prima bermonopoli tercapai pada titik E, setengah markah. Dan you ada bagi syarat ini, MR sama dengan LMC sama dengan SMC. Ini ya, setengah markah. Okey, kemudian ada P dengan Q. Setengah. Okey, kita sambung. Jumlah hasil OPSQ, setengah markah. Jumlah kos OPSQ, setengah markah. Okey, dan kemudian you bagi tahu bahawa prima memperoleh untung normal dalam jangka panjang, sini setengah markah. Kenapa you kata demikian? Akibat kebebasan keluar masuk, setengah markah. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. 4 markah untuk bahagian sini. Okey, tadi Miss telah beritahu huraian kita 7 markah kan? Sini 4 bermaksud kita masih tinggal 3 markah sahaja. 3 markah itu bermaksud bahagian ini kecekapan pengeluaran 1,5. Yang ini pun sama, kecekapan peruntukan 1,5. Okey, kita patah balik kepada kecekapan pengeluaran. Cuba tengok macam mana nak skor setengah markah ini. Kalau pelajar ada sebutkan firma bermonopoli tidak capai setengah markah. Kemudian you bagi tahu alasan. Kerana firma beroperasi pada LAC, okey, dan SAC yang sedang menurun, 1 markah untuk alasan ini. LAC ini mesti ada. Sebab sekarang soalan itu dia tengah fokus tentang jangka panjang. Kalau you hanya sebut SAC saja, tak sebut LAC, salah, tak boleh. Mesti ada LAC. SAC ini sebagai tambahan sahaja. Okey? Okey, kita sambung. So 1,5 ya. Kecekapan peruntukan. Bagi tahu bahawa prima tidak capai kecekapan peruntukan. Bagi tahu alasan kenapa. Sebab P lebih besar daripada MC ataupun lagi tepat P lebih besar daripada LMC. Kalau you nak sebut SMC pun boleh, itu sebagai tambahan. Kenapa? Sebab sekarang soalan kita tengah fokus tentang jangka panjang. Pastikan you ada sebut yang L punya. S itu sebagai tambahan sahaja. Okey, jadi selesailah perbincangan kita berkenaan dengan soalan AC10 ini.